Jadi bila dah siap ni, jadi nak merasmikanlah konon-kononnya, dia letaklah nama gereja ni atas nama Seri Maharaja Habsyah An-Najasyi. Maksudnya ambil hati apa? Ambil hati itulah, takut marah pula. Jadi buatlah gereja ni atas nama Seri Maharaja Habsyah An-Najasyi. Jadi pada malam yang ditentukan dipanggillah surat-surat undangan tu, hak bagi dana ni kita nak rasmi dah malam ni, nak buat pesta besar-besaran, sempena gereja kita siap. Dan takdir Allah Najasyi tak dapat datang kerana ada urusan dan hal tertentu. Jadi ramai orang datang. Jadi dia menyuarakan di sini, sebelum dia datang kad undangan tu, dia kata sebenarnya penubuhan gereja ni nak suruh berubah haluan dan arah orang-orang yang pergi musim haji ke Mekah mai sini. Tiba-tiba dalam negara Yaman tu ada seorang yang terlalu taksub dengan Kaabah. Dia ni memang tiap-tiap tahun pergi haji ke Kaabah. Tiba-tiba nak suruh bertukar haluan. Marahlah dia, walaupun dia orang Yaman, walaupun gereja baru duduk di sini. Akhirnya dia pun pergi juga majlis tu, pesta tu. Dia makan banyak-banyak, dia minum banyak-banyak. Tapi tang dia nak kencing, dia tengok orang tak ada, dia pergi belakang gereja, dia kencing kat dinding gereja. Lepas tu dia berak, dia ambil najis dia tadi, dia masuk senyap-senyap dalam, dia tampai habis, tarik dia dekat dinding dalam gereja. Jadi bila keadaan demikian berlaku, dia tertangkap. Mungkin dah ada sistem cak jari kelang masa tu, memang dia lah kena tuduh. Jadi cak jari kamu ni, najis-najis tarik-tarik ada ni. Jadi hukuman dia dibunuh. Bila dibunuh, tak puas hati. Sebab walaupun dia yang buat, tapi sebab dia ni penganut yang taksub dengan bumi Mekah, maksudnya hati niat azam Abraha, dendam itu tidak terbalas dan terlunas kecuali aku sendiri yang akan menggerakkan tentera menghancurkan Kaabah. Inilah baru nak jadi kisah nak serang Kaabah tu yang jadi pada tahun gajah, nak jadi cerita tahun gajah. Jadi bila keadaan demikian, dikumpulkanlah tentera-tentera yang ramai. Jumlah yang sama macam mereka masuk Yaman tadi, 60,000. Tetapi nak pergi ni dianggap sebagai tentera bergajah. Tapi bila kita semua pergi ke Yaman hari ini, sekok pun tak ada gajah. Tang mana main gajah-gajah tu? Nak bermula di Yaman, Yaman tak ada gajah. Tentera bergajah. Sebenarnya gajah-gajah tu diambil daripada selatan, negara asal mereka, iaitu Ethiopia dan negara-negara Afrika sekarang. Gajah-gajah Afrika. Dulu tak ada lagi dalam peta Chad, Mali, Niger, Somalia, apa tu, kawasan-kawasan tu lah. Jadi diambil gajah. Dan diriwayatkan ada 2 riwayat. Jumlah gajah tu yang biasa-biasa ada 13 ekor. Dan satu lagi riwayat jumlah lebih besar 23 ekor. Tapi bagi Abraha sendiri dia cari gajah yang paling besar, iaitu 3 hingga 4 kali ganda daripada besar gajah sekarang. Dalam kitab menyebut berat gajah Abraha ialah 3,600 kg. Gajah lagi pun 1 tan lebih dari itu je. Maksudnya itulah dia sebut 3 hingga 4 kali ganda, 3,600 kilo. Dan dia ambil gajah paling besar ni, dia letak nama Mahmud. Gajah ni nama Mahmud. Jadi ada 13 satu riwayat, ada 23 di belakang, sekali dengan tentera-tentera berkuda 10,000, campur hak berjalan kaki, hak duk bawa meriam apa, lengkaplah 60,000, bertolaklah. Bila bertolak, mereka sampai di daerah Yaman ni, mereka sampai di satu tempat yang mana kampung ini milik Bani Khas'am dan Bani Himyar. Kampung ini milik Bani Khas'am, Bani Himyar. Bani Himyar, anda nak lupa pun lupa, tapi ingat dulu sini. Saya ada perkaitan sat lagi. Ingat nama Bani Khas'am ni. Bani Khas'am, Bani Himyar, pegang dulu malam ni satu. Bani Khas'am. Dalam wilayah Yaman lagi. Jadi bila tiba di sini, di dalam ni, adanya geng-geng pemberontak yang memang tak suka sejak kedatangan tentera-tentera Najasyi ke Yaman dulu. Dipimpin oleh seorang bangsawan Yaman yang bernama Zunafar. Jadi walaupun Zunafar ni nak memberontak lawan laluan Abraha, tapi apakan daya, jumlah tentera cukup besar. Akhirnya Zunafar sendiri, bangsawan Yaman tadi, ditangkap. Dia niat nak bunuh tapi tak jadi bunuh. Dia tukar dengan bentuk baru, kamu kena bawa kami, bawa tukang tunjuk jalan ke Mekah. Jadi Zunafar dibawa ke Mekah untuk tunjuk jalan perjalanan mereka. Dan kemudian mereka tiba lagi di satu tempat
yang mana tempat ini bernama Bani apa saya lupa, tapi pemimpin dia nama Nufail bin Habib. Jadi Nufail bin Habib pun nak melawan Abrahah, tapi apakan daya jumlah tentera cukup besar, sekali lagi ditangkap juga sebagai penunjuk jalan. Sekarang mereka ada dua, satu Zunafar, yang kedua Nufail bin Habib. Dan akhirnya bila nak sampai ke bumi Mekah, mereka singgah di satu kawasan dusun. Di sinilah tempat Nabi berdakwah yang tak diterima dulu, iaitu bumi Taif. Bila sampai di bumi Taif, mereka nak melalu saja kawasan ni. Tapi tiba-tiba Zunafar ni dia boleh tunjuk jalan sampai sini saja. Jalan ke Mekah Zunafar pun tak tahu, jalan ke Mekah Nufail bin Habib pun tak tahu. Tidak dapat tidak, ancaman Abrahah kepada penduduk Taif, sekiranya kamu tak menyediakan seorang volunteer untuk tunjuk jalan ke Mekah, aku akan serang Taif. Kami bukan nak serang, nak lalu saja kau ni, sebab kami sesat tak tahu jalan. Tapi kalau kamu tak sediakan volunteer, kami akan serang. Jadi sebab pengurusi Taif pun takut, dia pun bagilah seorang yang bernama Zuruqai. Jadi Zuruqai inilah jadi volunteer. Bahasa mudah volunteer, bahasa sebenar pengkhianat lah, tunjuk jalan. Jadi terpaksalah Zuruqai sebab nak menyelamatkan nyawa saudara-saudara dia daripada kalangan Bani Taif ni. Jadi bila dah siap ni, jadi nak merasmikanlah konon-kononnya, dia letaklah nama gereja ni atas nama Seri Maharaja Habsyah An-Najashi. Maksudnya ambil hati lah, ambil hati itulah, takut marah pula. Jadi buatlah gereja ni atas nama Seri Maharaja Habsyah An-Najashi. Jadi pada malam yang ditentukan, dipanggillah surat-surat undangan tu, hak bagi dana ni, kita nak rasmi dah malam ni, nak buat pesta besar-besaran, sempena gereja kita siap. Dan takdir Allah, Najashi tak dapat datang kerana ada urusan dan hal tertentu. Jadi ramai orang datang. Jadi dia menyuarakan di sini, sebelum dia datang kad undangan tu, dia kata sebenarnya penubuhan gereja ni nak suruh berubah haluan dan arah orang-orang yang pergi musim haji ke Mekah mai sini. Tiba-tiba dalam negara Yaman tu ada seorang yang terlalu taksub dengan Kaabah. Dia ni memang tiap-tiap tahun pergi haji ke Kaabah. Tiba-tiba nak suruh bertukar haluan. Marahlah dia, walaupun dia orang Yaman, walaupun gereja baru duduk di sini. Akhirnya dia pun pergi juga majlis tu, pesta tu. Dia makan banyak-banyak, dia minum banyak-banyak. Tapi tang dia nak kencing, dia tengok orang tak ada, dia pergi belakang gereja, dia kencing kat dinding gereja. Lepas tu dia berak, dia ambil najis dia tadi, dia masuk senyap-senyap dalam, dia tampai habis, tarik dia dekat dinding dalam gereja. Jadi bila keadaan demikian berlaku, dia tertangkap. Mungkin dah ada sistem cak jari dalam masa tu, memang dia lah kena tuduh. Jadi cak jari kamu ni, najis-najis taik-taik ada ni. Jadi hukuman dia dibunuh. Bila dibunuh, tak puas hati. Sebab walaupun dia yang buat, tapi sebab dia ni penganut yang taksub dengan bumi Mekah, maksudnya hati niat azam Abrahah, dendam itu tidak terbalas dan terlunas, kecuali aku sendiri yang akan menggerakkan tentera menghancurkan Kaabah. Inilah baru nak jadi kisah nak serang Kaabah tu yang jadi pada tahun gajah, nak jadi cerita tahun gajah. Jadi bila keadaan demikian, dikumpulkanlah tentera-tentera yang ramai. Jumlah yang sama macam mereka masuk Yaman tadi, 60,000. Tetapi nak pergi ni dianggap sebagai tentera bergajah. Tapi bila kita semua pergi ke Yaman hari ini, sekok pun tak ada gajah. Tang mana main gajah-gajah tu? Nak bermula di Yaman, Yaman tak ada gajah. Tentera bergajah. Sebenarnya gajah-gajah tu diambil daripada selatan negara asal mereka, iaitu Ethiopia dan negara-negara Afrika sekarang. Gajah-gajah Afrika. Dulu tak ada lagi dalam peta Chad, Mali, Niger, Somalia, apa tu, kawasan-kawasan tu lah. Jadi diambil gajah. Dan diriwayatkan ada dua riwayat. Jumlah gajah tu yang biasa-biasa ada 13 ekor. Dan satu lagi riwayat jumlah lebih besar, 23 ekor. Tapi bagi Abrahah sendiri, dia cari gajah yang paling besar, iaitu 3 hingga 4 kali ganda daripada besar gajah sekarang. Dalam kitab menyebut berat gajah Abrahah ialah 3,600 kg. Gajah lagi pun 1 tan lebih dari itu je. Maksudnya itulah dia sebut 3 hingga 4 kali ganda, 3,600 kilo. Dan dia ambil gajah paling besar ni, dia letak nama Mahmud. Gajah ni nama Mahmud.
Jadi ada 13 satu riwayat, ada 23 di belakang, sekali dengan tentera-tentera berkuda 10,000, campur hak berjalan kaki, hak dia bawa meriam apa, lengkaplah 60,000, bertolaklah. Bila bertolak, mereka sampai di daerah Yaman ni, mereka sampai di satu tempat yang mana kampung ini milik Bani Khas'am dan Bani Himyar. Kampung ini milik Bani Khas'am, Bani Himyar. Bani Himyar, anda nak lupa pun lupa, tapi ingat dulu sini. Saya ada perkaitan sat lagi. Ingat nama Bani Khas'am ni. Bani Khas'am, Bani Himyar, pegang dulu malam ni satu. Bani Khas'am. Dalam wilayah Yaman lagi. Jadi bila tiba di sini, di dalam ni, adanya geng-geng pemberontak yang memang tak suka sejak kedatangan tentera-tentera Najasyi ke Yaman dulu. Dipimpin oleh seorang bangsawan Yaman yang bernama Zunafar. Jadi walaupun Zunafar ni nak memberontak lawan laluan Abraha, tapi apakan daya, jumlah tentera cukup besar. Akhirnya Zunafar sendiri, bangsawan Yaman tadi, ditangkap. Dia niat nak bunuh tapi tak jadi bunuh. Dia tukar dengan bentuk baru, kamu kena bawa kami, bawa tukang tunjuk jalan ke Mekah. Jadi Zunafar dibawa ke Mekah untuk tunjuk jalan perjalanan mereka. Dan kemudian mereka tiba lagi di satu tempat, yang mana tempat ini bernama Bani apa saya lupa, tapi pemimpin dia nama Nufail bin Habib. Jadi Nufail bin Habib pun nak melawan Abraha, tapi apakan daya, jumlah tentera cukup besar, sekali lagi ditangkap juga sebagai penunjuk jalan. Sekarang mereka ada dua, satu Zunafar, yang kedua Nufail bin Habib. Dan akhirnya bila nak sampai ke bumi Mekah, mereka singgah di satu kawasan dusun. Di sinilah tempat Nabi berdakwah yang tak diterima dulu, iaitu bumi Taif. Bila sampai di bumi Taif, mereka nak melalu saja kawasan ni. Tapi tiba-tiba Zunafar ni, dia boleh tunjuk jalan sampai sini saja. Jalan ke Mekah Zunafar pun tak tahu, jalan ke Mekah Nufail bin Habib pun tak tahu. Tidak dapat tidak, ancaman Abraha kepada penduduk Taif, sekiranya kamu tak menyediakan seorang volunteer untuk tunjuk jalan ke Mekah, aku akan serang Taif. Kami bukan nak serang, sebenarnya nak lalu saja kau ni, sebab kami sesat tak tahu jalan. Tapi kalau kamu tak sediakan volunteer, kami akan serang. Jadi sebab pengurusi Taif pun takut, dia pun bagilah seorang yang bernama Zuruqai. Jadi Zuruqai inilah jadi volunteer. Bahasa mudah volunteer, bahasa sebenar pengkhianatlah, tunjuk jalan. Jadi terpaksalah Zuruqai sebab nak menyelamatkan nyawa saudara-saudara dia daripada kalangan Bani Taif ni.